Assalamualaikum murid-murid tahun 3 Ibnu Sina. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam dalam tajuk Jawi. Bersama saya, Ustazah Anis Nabila. Okey, jom kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey murid-murid, sebelum itu mari kita lihat gambar di hadapan ini. Apakah gambar ini? Ya, benar sekali. Gambar ini adalah gambar pantun. Okey, jom kita baca bersama-sama pantun di hadapan ini. Buah sentul dikerat-kerat, buah belimbing busuk mereput. Senyum simpul, ikatannya erat. Senyum kambing meragut rumput. Begitulah pantun itu tadi. Okey murid-murid, agak-agaknya apakah kaitan pantun ini dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini? Okey, betul. Kita akan belajar imbuhan awalan dalam Jawi. Hari ini kita akan belajar imbuhan awalan. Terdapat 6 imbuhan awalan yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama adalah imbuhan ber. Imbuhan ber. Yang kedua adalah ter. Imbuhan ter. Yang ketiga adalah imbuhan meng. Yang ketiga adalah imbuhan meng. Yang keempat ialah peng. Yang keempat ialah peng. Yang kelima ialah me. Me. Yang keenam ialah pe. Pe. Okey, baiklah murid-murid. Kita akan teruskan dengan imbuhan awalan ber dan juga ter. Adakah murid-murid pernah belajar imbuhan ini dalam subjek Bahasa Melayu? Okey, mari kita lihat dalam subjek Jawi pula. Okey murid-murid, pertama sekali kita akan belajar imbuhan awalan ber. Imbuhan awalan ber. Okey, yang pertama ialah bercuti. Ber ialah kata imbuhan, manakala cuti pula ialah kata dasar atau kata akar. Apabila digabungkan, ianya menjadi bercuti. Okey, yang kedua adalah bertolak. Ber ialah kata imbuhan awalan, manakala tolak ialah kata akar. Makanya ianya menjadi bertolak. Yang ketiga ialah bergambar. Bergambar. Seterusnya kita akan mempelajari imbuhan awalan ter. Imbuhan awalan ter. Okey, yang pertama ialah tersembunyi. Ter ialah imbuhan awalan, manakala sembunyi adalah kata dasar atau kata akar. Apabila ianya digabungkan, ianya menjadi satu perkataan, iaitu tersembunyi. Okey, yang kedua pula ialah tersohor. Tersohor. Ter ialah imbuhan awalan, manakala sohor pula ialah kata dasar atau kata akar yang menjadi tersohor. Okey, yang ketiga pula ialah terlalu. Ter ialah kata imbuhan, manakala lalu pula ialah kata dasar, maka perkataannya apabila digabungkan ianya menjadi terlalu. Okey murid-murid. Seterusnya kita pergi kepada imbuhan awalan meng dan peng. Meng dan peng. Okey murid-murid, bagi imbuhan awalan peng dan juga meng, kita boleh menggunakan formula yang pertama untuk menggabungkan kata imbuhan dan kata dasar untuk menjadikannya satu perkataan. Okey, apabila imbuhan meng dan juga peng berjumpa dengan kata dasar yang bermula dengan u atau i dan e, maka huruf alif dalam setiap kata dasar tersebut tidak akan lagi diguna pakai. Okey, mari kita lihat kepada contohnya di sebelah. Okey, kita pergi kepada imbuhan awalan meng. Imbuhan awalan meng. Okey, yang pertama ialah mengikut. Meng ialah kata imbuhan awalan, manakala ikut ialah kata dasar yang bermula dengan i. Jadinya, mengikut apabila dieja perlu dibuang alifnya apabila kita menggunakan formula yang ditunjukkan sebentar tadi. Boleh fahamkan murid-murid? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah menghidang. Menghidang. Menghidang kita tulis sama sahaja kerana tiada u atau i di dalam perkataan kata dasarnya.
Okey, yang ketiga pula ialah meng dan ambil. Mengambil. Mengambil juga kita guna dan tulis perkataan yang sama sahaja kerana tiada i, e atau u di dalam kata dasar yang digunakan. Okey, murid-murid. Seterusnya ialah imbuhan awalan peng. Imbuhan awalan peng. Imbuhan awalan peng ini sama sahaja seperti imbuhan awalan meng yang menggunakan formula yang pertama dalam pembinaan dan penulisan jawi. Okey, kita tengok contoh yang pertama, iaitu peng dicampur dengan kata dasar ikut. Apabila ditulis, dibuangkan huruf alif kerana perkataan kata dasarnya terdapat huruf i. Pengikut. Okey. Yang kedua ialah penghidap. Okey, ini perlu ditulis sama sahaja kerana tiada u, i atau e di dalam kata dasar yang ditunjukkan. Okey, seterusnya yang ketiga ialah pengasuh. Pengasuh. Pengasuh juga ditulis sama sahaja kerana tiada huruf u atau i dan e di dalam kata dasar yang ditunjukkan. Okey, boleh fahamkan murid-murid? Seterusnya kita pergi kepada imbuhan awalan me dan juga pe. Me dan pe. Okey, jom kita lihat. Okey, untuk imbuhan awalan me dan juga pe, kita memerlukan formula yang kedua untuk menulis jawi. Okey, kita lihat satu persatu. Okey. Imbuhan me apabila digabungkan dengan perkataan yang bermula dengan huruf ta dan juga huruf sin, huruf ta dan huruf sin ini akan digugurkan. Okey, jom kita lihat contohnya di sebelah. Okey, imbuhan awalan me. Imbuhan awalan me. Contoh yang pertama untuk imbuhan awalan me ialah merawat. Apabila digabungkan, ianya menjadi merawat. Okey. Contoh yang kedua ialah me dicampur dengan kata dasar sambut. Dia akan menjadi menyambut. Ini adalah kerana apabila mengikut formula yang ustazah terangkan tadi, apabila imbuhan awalan me bertemu dengan huruf dan kata dasar yang bermula dengan sin atau ta, maka huruf sin tersebut akan digugurkan dan ianya menjadi menyambut. Okey, contoh yang ketiga ialah mewarna. Mewarna. Okey, seterusnya ialah imbuhan awalan pe. Imbuhan awalan pe. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama ialah pe. Pe dicampur dengan kata dasar tari, maka ianya akan menjadi penari. Kerana mengikut formula tadi, perkataan yang bermula dengan huruf ta dan sin pada kata dasarnya akan digugurkan dan digantikan dengan yang lain. Contohnya, pe dicampur dengan tari akan menjadi penari. Okey, kita lihat kepada contoh yang kedua. Pe dicampurkan dengan main, tiada huruf ta ataupun huruf sin, maka ianya menjadi pemain. Okey, yang ketiga ialah pelatih. Okey, pelatih. Okey. Kepada sesi pembelajaran kita yang terakhir. Sebelum itu, ustazah nak ingat kembali isi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita telah mempelajari 6 imbuhan awalan. Okey, yang pertama ialah imbuhan ber. Yang kedua ialah imbuhan ter. Yang ketiga imbuhan meng. Yang keempat imbuhan peng. Yang kelima imbuhan me. Yang keenam imbuhan pe. Okey, keenam imbuhan awalan ini perlu dikuasai oleh murid-murid. Okey murid-murid, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian saja daripada ustazah. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi pada sesi pembelajaran di masa akan datang. Bye.